Pertamanya, kita merafakkan syukur kepada Allah. Pada malam ini kita mengadakan siri program penerangan untuk kita bersiap sedia bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 untuk negeri Kelantan dan juga 5 negeri lain. Semalam saya berada di Cukai melancarkan gerak kerja jentera pilihan raya DUN sahaja yang hadir hampir 900 orang jentera. Kerana teori orang letak selalu, kalau kita menang di Parlimen Kemaman, artinya kita akan menang Terengganu. Kemaman ini ialah merupakan fixed deposit BN, UMNO, macam Gua Musang. Sekarang ni tabung fixed deposit dia ada pecah. Tabung buluh dia di Gua Musang pun dah pecah. Dan tabung Gua Musang, tabung UMNO di Terengganu, di Kemaman juga sudah pecah. Jawapannya sudah kita dapat lihat di dalam pilihan raya umum bagi peringkat parlimen. Di Kelantan kita sapu bersih. Di Terengganu sapu bersih 8-0. Benih pun tak ada. Bukan dekat benih. Uri pun tak ada. Itu hebat. Jadi insya-Allah dengan mood yang ada pada hari ini, dalam pilihan raya dahulu, UMNO BN mendapat 33% sahaja undi dari kalangan orang-orang Melayu pada ketika itu. Kalau 100 orang keluar, hanya 33 orang saja yang memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional. Manakala Perikatan Nasional 100 orang keluar mengundi, seramai 54 orang memberikan undi kepada calon Perikatan Nasional. Pakatan Harapan hanya 11%. Baru ni survei yang dibuat oleh Sinar Harian. Bagaimana penolakan 80% dari kalangan orang-orang Melayu masih tinggi terhadap Pakatan Harapan. Saya nak sebut di sini ialah Pakatan Harapan di Kelantan dan juga di negeri-negeri ramai majoriti orang Melayu. Mereka tidak mempunyai harap. Persaingan kita hanyalah daripada UMNO. Tuan-tuan perlu ingat, 11% ni yang 33% yang UMNO dapat ketika mereka menyebut wallahi wabillahi no Anwar no DAP. Cuba bayangkan sekarang ini mereka sudah satu bakul dengan DAP. Saya di Parlimen hari Khamis baru jumpa dengan Ketua Wanita UMNO, Datuk Noraini. Minta nak masuk kat pintu Parlimen tu jumpa dia.
Apa khabar DAP? Awak ni. Yalah DAP je. Nak panggil apa lagi? Saya kata saya berbagus, senanglah. Saya nak ceramah yang mudah. Cukup seronoklah dengan tindakan UMNO buat ni. Dengan tindakan UMNO buat ni senang. Kami nak berhadapan. Dalam pilihan raya umum yang lalu, tuan-tuan, kita masih reserve. Masih lagi kita meletakkan musuh utama kita dalam pilihan raya ini ialah Pakatan Harapan. UMNO tu kita masih meletakkan harapan untuk bersama dengan kita lagi. Kita pun tak attack, tak serang UMNO. Pada kita bahaya Pakatan Harapan lebih daripada UMNO. Tapi apabila kamu dah buat keputusan sekarang, agak mudah untuk kami membawa satu naratif, nak bawa rakyat bagi memastikan rakyat untuk bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya selalu sebut kepada kawan-kawan UMNO, dari segi akidah perjuangan melawan DAP ini, UMNO kuat daripada PAS. Tapi sekarang awak sudah cerai. Maka sudah tentulah, kebetulan pula, kamu sekarang ni satu rakit, satu kapal dengan UMNO, dengan DAP. Terpaksalah pemuda UMNO daripada Terengganu kata, Terengganu tak perlukan DAP sebagai dah. Kami akan katakan kamu undi UMNO di Kelantan, undi UMNO di Terengganu, berarti kamu juga mengundi DAP. Betul tak? Mudah ya. Besok tuan-tuan pergi kedai-kedai mak-rak. Mak-rak. Kedai mak-rak, kedai kambing tu. Ataupun kedai, apa nama tu? Nasi dingin. Rakyat dia kata, bawalah mu. Bawalah demo kata, undi UMNO, undi DAP. Setakat hari ini kita nak tanya, adakah marahan? Tuan-tuan, adakah DAP sudah menarik deklarasi setapak? Tuan-tuan semua ada internet, pergi kepada Google, tulis deklarasi setapak. Deklarasi setapak ni macam dia punya manhaj ataupun tempat rojokkan trust kepada perjuangan dia. Dalam deklarasi setapak, ni dalam web DAP tu, ini bukan dalam web PAS. Deklarasi setapak memperkukuh pandangan DAP bahawa dalam proses membina negara, kesamarataan etnik harus menjadi prinsip paling penting. Maknanya nak letak sama rata. Dan di atas prinsip inilah pengasingan rakyat ke dalam dua kelompok, bumi putera dan bukan bumi putera, ditentang. Berkenaan polisi berkaitan budaya dan pendidikan, deklarasi menekankan bahawa semangat perlembagaan persekutuan mestilah dihormati, sementara menerima bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Hak untuk menggunakan bahasa lain juga mestilah dipertahankan. Tuan-tuan, pergi kepada deklarasi setapak. Cuba tanya kawan-kawan kita UMNO Ketumpat. Dengan keputusan kamu nak bersama-sama, dah arah dah pun. Semua ahli-ahli UMNO diminta sokong DAP. Adakah DAP
sudah menarik balik deklarasi setapak. Ini bukan fitnah ni. Ini adalah merupakan dokumen yang terdapat di dalam web resmi DAP. Tuan-tuan, Datuk Pija pernah duduk sekali dengan mereka. Waktu dia menjadi Menteri Besar, makan hati, berulam jantung pisang. Saya antara benar saya respect. Saya cakap bukan malam saya depan orang lain saya cakap. Saya respect Datuk Pija ni waktu ketika mereka kianat, mereka tarik sokongan kepada dia. Dia boleh cakap di dalam drone dia orang dengar dia steady gitu. Oh hebat. Saya kata hebat lah. Nampak je. Tapi dia ada kejantanan tu dah. Hebat, saya tengok hebat. Saya bukan malam ni saya cakap sebelum ni pun masa dia buat keputusan, saya kata hebat. Waktu dia tarik, waktu orang guling dia, pengkhianatan berlaku pada dia, dia boleh cakap dengan selamba, tak ada apa macam, natural saja. Itu hebat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu kita tidak sangat kepada perpaduan. Saya di antara orang yang terlibat juga dalam perbincangan berkenaan dengan perpaduan ini. Last kali kita berjumpa di sebuah hotel di Putrajaya. Saya, Datuk Tuan Ibrahim, Datuk Taqiyuddin, Datuk Sam. Pihak mereka pula Datuk Mak Hassan, Dr. Zamri, Dr. Ashraf Wajdi. Jumpa. Duk bincang, ni nak pelihara, nak bubar dah ni. Kita cakap nak bersatu ni. Kita bagi tahu, kita kata worst scenario lah. Pasal mereka tak boleh terima ni, Datuk Pija. Bersatu ni mereka tak boleh terima. Saya kata kepada mereka, kalau nak fikir nak marah dengan UMNO ni kata, PAS lebih marah kepada kamu tau. Apa yang UMNO tak buat kat kami? Saya menjadi wakil rakyat, ahli parlimen 19 tahun 2013, 5 tahun, 10 sen pun tak dapat peruntukan. Berapa ramai? Saya ingat ada lu cikgu di sebelah tempat ni, saya tak ingat, saya mari ceramah kali. Mengajar di Dabung, berulang tiap hari dengan apa? Dengan kereta api. Malam-malam pagi pergi. Punca dia Punca Pati. Tapi apabila kita bercakap soal perpaduan, terutama selepas daripada kalah pilihan raya umum PRU yang ke-14. Waktu itu kita bayangkan bagaimana kuasa minoriti 35% yang mentadbir di Putrajaya selama 22 bulan. Kamu mesti masih ingat ketika kita menjadi pembangkang. Kami PAS menjadi pembangkang tak ada masalah, kita biasa. Bila kita merintah tu luar biasa. Tuan-tuan tengok bagaimana keadaan yang menyelamatkan kamu daripada menjadi pembangkang 22 bulan ialah bersatu. Kalau bersatu tak keluar daripada Pakatan Harapan, kamu jadi pembangkang. Kami tak apa. Kamulah. Kami biasa makan teh tarik RM1.2. Awak makan teh tarik RM12.
Kami biasa ceramah atas lori sayur. Awak baru mula nak ceramah kami kena angkat ke bawah atas lori. Yang menyelamatkan kamu daripada pembangkang ialah bersatu waktu itu dengan izin Allah. Tiba-tiba yang awak dendam sangat pasal apa? Tak cukupkah lagi dengan pengajaran Allah Ta'ala beritahu, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Allah Ta'ala telah memberi amaran, jangan kamu bertelingkah, jangan kamu bergaduh, nanti kamu akan hilang kekuatan kamu. Tak, kita nak berpecah juga, nak bergaduh juga. Akhirnya Allah Ta'ala menghukum kita dalam PR ke-14. Maka asas inilah yang kita bersama. Tindakan kamu pula lepas duduk dalam kerajaan, jadi anggota kabinet, bagus-bagus semua, jadi DLC sebagainya. Tiba-tiba kamu pula tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin pun rela juga, kawan-kawan kita daripada Bersatu pula rela bersedia untuk bersama-sama dengan Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Tak ada masalah. Sepatutnya kamu kena ingat nikmat perpaduan yang kita buat. Okeylah. Dah tak boleh sangat kita nak bersama dalam hal ni. Ada 27 kursi kritikal sebenarnya. 27 kursi kritikal ini, kalau bertanding 3 penjuru, yang akan menangnya PH. Antaranya ialah kursi Pokok Senar, kursi Parit Bunta. Itu di antara kursi-kursi yang kritikal. Temeloh. Bodak daripada 27 ni kami bagi tahu. 10 bagi kat kami. Kami bagi sesama antara PAS dengan Bersatu. 17 lagi UMNO ambil. Yang penting kita bertanding 2 penjuru. Sampai ke peringkat gitu tuan-tuan. Oh, mereka kata tak. Mengikut kajian kami 70% sokongan akan memberi kepada kami. Tak apalah. Dah nak berlawan juga. Kita nak berlawan tak ada masalah PAS ni. Pasal bab berlawan ni kejut tengah malam pun kita berlawan. Tak nak, kita nak berlawan tak ada hajar kami. Bab berlawan ni Datuk Pija tak ada hajar PAS. Macam ajar rimau makan daging. Tak perlu hajar. Kami cuba nak belajar berkawan. Dan nak lawan juga, tak apalah. Itu pun kita kata apa, tak apalah. Lepas daripada pilihan raya nanti, kita bersama. Sebab tu dalam pilihan raya kita tak nak serang banyak sangat. Kita tak nak serang mereka. Kita anggap mereka tu masih kawan selepas pilihan raya. Jangkaan kita tepat apabila selepas umum pilihan raya. Umum yang ke-15 untuk peringkat parlimen. Tidak ada mana-mana parti komponen gabungan yang mendapat majoriti. Sepatutnya 74 kursi kita digabungkan dengan UMNO serta daripada GPS. InsyaAllah kita boleh membentuk kerajaan. Tetapi mereka lebih rela untuk bersama-sama dengan DAP. Di Perak pun sama, mereka sanggup untuk bersama-sama dengan DAP. PAS tu ada 17 dengan Bersatu. Mereka hanya 9. 9 kursi saja. Mereka sanggup untuk duduk DAP, duduk dalam kerajaan, ditinggalkan kita. Di Pahang pun sama. Ini tuan-tuan, makna perpaduan yang kita nak buat. Saya masih ingat lagi
ketika mesyuarat jawatan kuasa PAS terakhir. Oleh kerana UMNO bagi notis kat kita hari Rabu, hari Jumaat nak kena buat keputusan sama ada nak dengan UMNO ataupun dengan Bersatu. 4 jam kita mesyuarat jawatan kuasa PAS pusat, satu agenda saja. Nak bincang sama ada PAS nak dengan Bersatu ataupun dengan UMNO. 4 jam. Tok Guru ambil semua pandangan, ada pro and con sebagainya. Tok Guru himpunkan maklumat, kemudian dia berdoa menangis. Tok Guru menangis. Doa. Maka kita kata, tawakal ala Allah, kita bersama dengan Bersatu. Walaupun logik akalnya pemerhati politik kata tindakan PAS ni tak betul. Tindakan PAS ni memilih Bersatu tak betul. Bersatu lemah. Kenapa tak pilih UMNO menjadi rakan ketika PRU ke-15? Pada kita hendak supaya kalau nak terima kami, terima dengan Bersatu sekali. Tak, mereka kata kami boleh terima Bersatu. Terima PAS. Bersatu tak boleh. Lepas tawakal, alhamdulillah. Keputusan seperti mana yang kita semua ketahui. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini hal-hal yang berkaitan dengan soal perpaduan yang kita nak bawa. Karena kita yakin perpaduan yang kita nak bawa, kita tak akan menzalimi orang-orang bukan Islam. Terbukti kita lihat di Kelantan. Hampir 33 tahun kita memerintah. Tidak timbul isu berkenaan penindasan, pembunuhan terhadap orang-orang bukan Islam di Kelantan. Ini contoh yang cukup hebat. Sebab apa? Sebab Islam mengajar kita. Islam mengajar kita tak dibenarkan untuk kamu menghina agama lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, kata Allah. Jangan kamu hina sembahan orang lain. Nanti kalau kamu hina sembahan orang lain, agama lain, mereka juga akan menghina Tuhan kami. Ini Islam ajar kita, tuan-tuan. Pegangan Islam kita yang kuat menjadikan kita adalah parti yang mampu untuk memberikan keadilan kepada orang lain. Ini keyakinan kita. Kita bukan resis. Kita bukan perkauman. Perkauman yang salah ni apa dia? Yang Nabi sebut mal asabiyah. Al asabiyah an tu'ina qaumaka ala zulmin. Asabiyah itu ialah kamu tolong kaum kamu, bangsa kamu atas dasar zalim. Contoh, Cina bergaduh dengan Melayu, yang jahatnya Melayu. Kita akan bela Melayu kerana dia bangsa kita. Walaupun dia jahat, dia yang memulakan kejahatan kepada orang Cina. Ini asabiyah yang dilarang oleh agama. Tetapi kita mempertahankan tentang sebagaimana disebut oleh Ibn Khaldun, asabiyah ghalibah. Maksud asabiyah ghalibah ni ialah bangsa yang berpengaruh. Nak kestabilan politik, mesti bangsa yang berpengaruh itu berkuasa. Sebab itulah Nabi SAW menyebutlah hadis dia, al-a'immatu min Quraisy. Syarat nak menjadi pemimpin ini orang Quraisy. Sebab apa Nabi sebut orang Quraisy? Bangsa yang berpengaruh pada ketika itu ialah orang Quraisy. Kenapa waktu Nabi wafat ada pandangan daripada orang Ansar nak melantik dari kalangan bangsa mereka, kaum mereka? Tak diterima. Sebab apa? Bangsa berpengaruh ketika itu ialah Quraisy. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin. Di Malaysia pun sama. Politik nak stabil,
mesti kepentingan orang-orang majoriti ini dipelihara dan dijaga. Sensitivity orang-orang majoriti mesti dipelihara dan dijaga. Sebab tu hari ini mereka cuba untuk nak main isu kononnya PAS nak tinggalkan bersatu. Kalau kami nak tinggal bersatu ni, Datuk Pija, kami tinggal awal lagi, belum belah raya lagi. Pasal apa dia buat gitu? Dia tahu. Dia nak supaya PAS dipisahkan daripada bersatu. Kerana sokongan terhadap Perikatan Nasional semakin hari semakin meningkat. Kita tidak mengatakan parti kita sempurna. Kita tak mengatakan kepimpinan kita sempurna. Tetapi kita lebih baik daripada mereka. Enam bulan dah PMX menjadi Perdana Menteri. Selalunya selepas menjadi Perdana Menteri, dia ada orang panggil apa? Wow factor. Sekarang ni tak ada lagi. Tak ada. Kita tengok Tun Mahathir ambil alih daripada Tun Hussein On, ada wow factor. Dengan penerapan nilai Islam, orang terima dan sebagainya. Kemudian dia step down jatuh, ambil oleh Pak La Badawi dengan Islam Hadari, ada berlaku peningkatan lonjakan. Kemudian kita tengok naik Datuk Seri Najib pun sama juga. Ada lonjakan, orang tengok ni kepimpinan baru. Kemudian Tun Mahathir sekejap pun sama juga ada pengharapan. Naik pula Tan Sri Muhyiddin Yassin berlaku COVID waktu pun kita memikirkan macam mana nak cari dana, nak memberikan vaksin percuma dan sebagainya. Alhamdulillah ada wow factor. Zaman Ismail Sabri pun ada wow factor. Mari kepada zaman PMX tak ada. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan kata macam betul, nampak? Tak ada. Dia kalau kita duk meniaga kedai, buka restoran, kalau 6 bulan niaga pun tak laku, tutup kedai lah. Semua tak apa nak menjadi elok peniaga ni. Bercakap pun orang tak boleh terima. Ada pula kutu buat filem. Untold story dah menjadi satu benda yang ejekkan pula. Dia kata apa? Unsold story. Tak boleh jual. Marah pula kata pihak pawagam sabotaj. Lah orang pawagam ni orang meniaga tuan-tuan. Dia orang pawagam ni dia kada politik. Dia politik gerakan, tak gerak tak makan. Bukan parti gerakan hak dua ada ni, maksud dia gerakan, dia gerak. Dia bergerak. Siapa merintah pun, siapa boleh bagi makan niaga, okey, aku ikut. Sama juga tauke pawagam. Pasal apa Mak Daud Kilau pula dah. Apa nama? Mak Kilau dapat sambutan yang hebat. Kenapa pawagam tak boikot? Buat macam-macam untuk nak wujudkan wow factor. 2-3 hari lepas pula jemput daripada ulama'. Baguslah. Bagus. Ni ulama'-ulama' Kok Kelantan pun pergi semua. Mereka kata kami kan nak tengok Perdana Menteri, kami nak jumpa ulama'. Mereka kata kami kan nak jumpa Perdana Menteri, kami nak jumpa ulama' sana, nak bincang, nak tengok apa benda dia bincang. Jangan duk perasan sangat 20,000 orang datang untuk sokong dia. Tok-tok guru ni kebanyakan yang sokong, tak sokong dia. Tok-tok guru ni banyakkan sokong PAS. Tok-tok guru ni. Kalau hak yang tak sokong PAS tu dia baca baris, tak betul tu. Fa'il dia baca maf'ul. Orang baca majrur dia baca mansub. Tu lah. Mana ada. Jadi sebab tu dia perasan. Tak nak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Dalam keadaan yang tak semena-mena pula kita tengok.
timbul isu berkenaan dengan kalimah Allah. Kita tak nak bincang kataan kalimah Allah tu boleh guna tak guna dah, itu dia jelaskan dah. Persoalan yang kita timbul, kenapa kamu tak teruskan rayuan ke mahkamah rayuan, dan selepas itu kalau kalah mahkamah rayuan boleh pergi lagi ke mahkamah persekutuan? Itu yang jadi muskil. Ini yang menjadi kemuskilan kita. Dia ada 2 step lagi, 2 mahkamah lagi. Biarlah mahkamah yang menjatuhkan hukuman. Kalau dah kalah situ, maka kita boleh bawa ke mahkamah rayuan. Kalau mahkamah rayuan kalah lagi, ada satu lagi mahkamah persekutuan. Tuan-tuan, apabila keputusan mahkamah tinggi tidak berpihak kepada kerajaan pada ketika itu, maka terus kabinet membuat keputusan. Di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Dia menjadi Menteri Dalam Negeri, yaitu 10 Mac 2021. Bulan itu belum lagi ya, Azan. Pak Hidin belum lagi jadi kan waktu ni. Kita tengok keputusan itu, kabinet memutuskan. Yang pelik tiba-tiba, tuan-tuan, hari bulan Mei, ribut tidak, taupan tidak, Menteri Dalam Negeri hanyalah beri nota pemakluman, kata kerajaan tak bersedia untuk meneruskan prosiding untuk buat rayuan ke mahkamah lebih tinggi. Mahkamah rayuan. Ini yang pelik. Sekurang-kurang kena bincang dulu. Sebagaimana disebut oleh Datuk Seri Zulkifli, Dr. Zulkifli, bekas Menteri Agama zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka waktu itu bertukar lumus setelah dapat titah daripada Sultan Selangor dan juga Sultan Johor supaya kes ini buat rayuan ikut proses biasa. Dan pula ada pula daripada Majlis Agama Islam negeri yang nak buat pencelahan. Antaranya ialah Johor, Selangor dan wilayah persekutuan, Kedah. Tuan-tuan, ini yang kita muskil, kita tanya. Soalan saya dalam MQT hari Selasa baru ni, apabila kita tanya keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, pasal dia sebut, dia kata hanya bukan untuk Sarawak saja. Tidak. Keputusan diputuskan itu tidaklah hanya semata-mata melibatkan di negeri Sarawak. Kerana CD yang dirampas itu ialah di LCCT Sepang. Sepang tu dalam Selangor, Semenanjung. Dan keputusan mahkamah pula tak sebut pun untuk Sarawak saja. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam keadaan macam ni pun kita tengok masih lagi kononnya jangan nak kita politikkan isu agama Allah.
Isu nama Allah, mereka kata parti politik, nak politik. Lah. Hak yang peringkat awal, yang alert, yang sedar benar itu ialah daripada Majlis Peguam Wilayah Persekutuan Datuk Zainal Rijal. Dia bukan ahli politik. Dia yang mengeluarkan pandangan. Yang menyatakan pandangan berkenaan dengan hal ini juga siapa dia? Datuk Seri Dr. Zulkifli. Dia bukan ahli politik. Bukan mufti. Bukan menteri. Yang dilantik atas status dia mufti. Waktu itu. Dia juga berpandangan macam kita. Yang paling menarik sekali, mereka cuba nak gunakan hujah Tok Guru Jahadi. Ni saya nak baca penuh teks Tok Guru Jahadi ni. Ni orang kata ambil sekerat. Tinggal sekerat ni. Payah ni. Tok Guru Jahadi sebut 12 Mac 2021. Ada sempadan guna kalimah Allah. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang memaklumkan, pada dasarnya tiada larangan untuk menyebut kalimah Allah, perkataan Allah. Walaupun bagi penganut agama bukan Islam, namun ada sempadan penggunaannya. Kata Abdul Hadi, ia termasuk penganut agama yang melantik paling banyak Tuhan. Bahkan golongan yang tidak beragama dan etis, tidak percaya Tuhan, juga tidak boleh dilarang menyebut perkataan Allah jika ia mau diucapkan atau ditulis. Golongan berpelajaran tinggi termasuk orang paling bodoh dan buta huruf juga tidak boleh dilarang untuk menyebut perkataan Allah. Bahkan golongan paling gila dan tidak siuman serta tidak mempunyai akal langsung pun jangan sekali-kali larang mereka daripada menyebut perkataan Allah. Namun perlu diketahui bahawa maksud perkataan Allah yang sebenar adalah mengikut asal usul daripada bahasa Arab yang menjadi bahasa asal bagi Al-Quran. Ni kita tengok, itu nak menunjukkan, mengulas lanjut, Abdul Hadi juga ahli Parlimen Marang menegaskan, jika tujuannya mengelirukan atau menghina penganut agama, penganut Islam, maka ada sempadan batas-batas dan hukumnya. Andai kata, kalau perkataan Allah dijadikan jenama kasut yang dipijak, adakah atas nama kebebasan pihak Jabatan Agama Islam JAKIM boleh membenarkan ia berlaku? Bagaimana pula makanan yang diharamkan terhadap penganut Islam seperti daging, babi, diletakkan nama yang perkataan halal, adakah ia boleh dibenarkan atas nama kebebasan? Pada masa yang sama, Abdul Hadi berkata Islam juga melarang menyentuh sensitiviti penganut agama lain yang boleh menimbulkan ketegangan dalam kalangan masyarakat majmuk. Di sini, semua pihak perlu meletakkan kebijaksanaan masing-masing dan menjaga sensitiviti dalam konteks masyarakat majmuk mengikut sempadannya yang sebenar dan secara saksama. Tengok, orang alim jawab. Artinya, ya macam itu boleh. Sama juga. Yang kita kata yang duk nyanyi lagu Allah, lanjutkan usia tuanku. Takkan kita nak larang. Yang tak bolehnya ialah dalam bentuk, satu, bentuk salah letak. Itu tak dibenarkan. Yang kedua, kalau digunakan untuk membuat satu diayah, tak dibenarkan. Ini Tok Guru cakap bukan dalam konteks undang-undang. Tok Guru cakap dalam konteks ilmiah. Ilmiah. Dari segi undang-undang mesti dihukum jatuhkan oleh mahkamah. Oleh mahkamah. Sebab tu kita minta supaya pihak mahkamah yang memutuskan hal ini. Kenapa pula tiba-tiba kes ini dia tidak bawa untuk dibawa ke mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. Baik tuan-tuan. Satu lagi isu judi. Ini pun isu menarik juga. Isu judi ini apabila soalan Wabi Ustaz Fadli
ahli parlimen Pasir Mas bertanya 25 hari bulan, hari Khamis baru ni. Dia tanya, minta Perdana Menteri menyatakan status siasatan terhadap dakwaan bahawa terhadap parti-parti dalam Perikatan Nasional mendapat sumbangan daripada dana judi dalam kempen pilihan raya lepas. Itu soalan dia. Dijawab oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azalina selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dia kata, Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM telah menjalankan kajian terperinci berkaitan maklumat tersebut. Walau bagaimanapun, SPRM mendapati maklumat terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkan isu ini. Justru tiada apa-apa fail siasatan dibuka atas isu ini. Clear. Tak ada. Semalam pula dia kata kenyataan jangan, maksud dia ialah saya tak kata kes ditutup. Kami pun tak kata kes ditutup. Kami hanya bagi tahu jawapan di Parlimen SPRM setakat hari ini tak ada. Dah 6 bulan dah. Dah 6 bulan dah. Sedangkan tuan-tuan 5 Disember 2022. Lebih kurang tak sampai sebulan. Yang dilaporkan oleh Malaysia kini kata Pak Anwar bayangkan dana pilihan raya PN dari syarikat judi. Dia yang sebut. Hari ini dia kata saya akan pertahankan juga apa yang saya katakan. Tuan-tuan, satu benda pelik lagi. Satu benda pelik lagi, tuan-tuan. Apabila dia sebut tentang Perikatan Nasional terima duit judi dengan takdir Allah Ta'ala yang dilaporkan oleh Maybank IB, bimbang lebih banyak kedai nombor ekor ditutup jika kerajaan bertukar di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Syarikat judi pun kata apa? Kalau Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor kalah, teruk kami. Pasal apa? Kedai nombor ekor kena tutup. Tiba-tiba macam mana pula yang puak ni kata, puak-puak ni nak bela judi. Bodohlah syarikat ini. Nak bela, nak bagi duit, nak bantu pilihan raya pada orang yang nak haramkan atau nak tutup kedai judi dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengharapkan supaya tuan-tuan semua seperti yang sebut tadi, tidak ada masa lagi untuk kita berehat. Kita mesti terus bergerak. Terutama ajak rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang UMNO, yang Barisan Nasional. Pasal saya nak suruh tuan-tuan nak ajak PAN, PAN ni tak ada dah. 3 kali pilihan raya, cucu kita tak kenal lah mana PAN. Ada ke? Ada dah. No, kalau gitu tak boleh tunggu 3 pilihan raya. Cuma UMNO ni ada lagi, ajaklah sama kita. Ajak, kalau tak nak dengan PAS, dengan Bersatu. Kalau tak nak dengan Bersatu pun duduklah dalam Perikatan Nasional. Kita bukan kata kita terbaik, kita sempurna, kita maksum, tidak. Kita ada kelemahan, tetapi kelemahan kita berbanding dengan mereka adalah lebih kecil berbanding dengan apa yang berlaku pada mereka. Sebab itu kita harapkan Kelantan
kita pertahankan. Boleh tak boleh? Jangan tuan-tuan kata boleh saja, kita kena bekerja. Di kedai kopi, di rumah orang mati, di rumah kenduri, di mana saja. Dalam masa 2 bulan ini kita mesti menjadi benteng pertahanan kepada Perikatan Nasional. Hak muda-muda ni pula menjadi orang yang pertahan di media sosial. Like, komen, menjawab balik persoalan ni tadi. Kami sebagai pemimpin tak boleh jawab. Sebab tu saya sendiri punya polisi, saya pesan pada pimpinan lain pun, kita tak boleh jawab apa yang kita posting. Yang akan jawabnya biarlah orang-orang jentera-jentera kita. Kalau kita jawab, dia akan dah pergi peribadi, dia akan serang peribadi. Biar orang lain jawab. Ini tugas hak orang muda-muda. Baru ni pilihan raya umum yang lalu, kita tengok tumbuhnya TikTokers. Kita macam cendawan selepas hujan. Kita pun tak tahu munculnya macam mana. Anak-anak muda, muslimat-muslimat muda kita, kreatif mereka buat macam tu yang menyumbang kepada kemenangan yang besar untuk Perikatan Nasional sebanyak 74 kursi baru ni. Ialah hasil daripada gerak kerja yang dilakukan oleh anak-anak muda. Saya harapkan semua anak-anak muda bersatu, anak-anak muda PAS, anak-anak muda gerakan mesti memainkan peranan yang penting di medan media sosial. Karena di sana anak-anak ini akan membuat penilaian. Budak-budak muda akan buat penilaian. Mereka mungkin malam ni tak datang dengar ceramah kita hari ni. Mereka lihat YouTube, mereka lihat Facebook, mereka lihat TikTok. Maka inilah peluang kepada kita untuk menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang berlaku. Saya yakin dan percaya, insya-Allah PAS akan dapat menang dengan baik lagi. Lebih-lebih lagi dalam keadaan UMNO hari ini bersekongkol dengan DAP. Mudah saja ceramah dengan orang Kelantan. Pangkah UMNO berarti kamu memberikan kursi untuk DAP di Kelantan. Mudah saja kita kempen orang-orang UMNO pada mereka. Bahawasanya UMNO hari ini sudah pun hilang jati diri mereka berkenaan dengan dahulunya mereka abata, agama, bangsa dan tanah air. Kesemuanya sudah hilang. Maka hari ini marilah sama-sama kita berada dalam bahtera Perikatan Nasional untuk kita membawa negara kita yang lebih baik dan tersusun insya-Allah. Walaupun hari ini orang selalu tanya, selalu mereka sebut, apakah pembangkang hari ini nak guling kerajaan? Saya kata kat wartawan, saya kata, mana ada dunia pembangkang nak sokong kerajaan? Ada? Ada tak? Ada tak? Saya sebagai pembangkang sokong kerajaan. Ada tak? Itu pembangkang putih waya. Kalaupun kita kata nak tukar kerajaan, tetap cara ikut peraturan. Kalau ada, begitu berlaku. Macam berlaku ketika Tun Mahathir, macam ketika berlaku Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berlaku dengan elok. Tak ada apa. Tak tahu lah kok lepas ni pula awak jatuh, awak nak pergi berguling pula kot Dataran Merdeka tu pulang dengan awak lah, berguling lah banyak-banyak sikit. Tapi yang jelasnya ialah kita buat kerja kita, lakukan kerja yang terbaik dan insya-Allah kita harapkan rakyat Kelantan masih mempunyai semangat yang sama ketika mereka mengundi di dalam pilihan raya umum untuk parlimen baru-baru ini insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!